So I think that was for my first comment. This is supposed to be debate on the King's speech, but it turned out to be a debate on Anwar's address. But notwithstanding, walau bagaimanapun, saya nak merujuk pertamanya soal EPCO. Saya akan bagi penjelasan walaupun beberapa isu peraturan itu kan kita juga bangkitkan. Speaker beri tempoh 1 minggu, saya akan minta penjelasan. Tapi saya nak rujuk kepada jawapan ini soalan kepada Perdana Menteri, ya, mengenai sama ada EPCO Worldwide yang diupah oleh Perdana Menteri melancar gagasan Satu Malaysia. Jawapan itu jelas. Jawapan ialah kerajaan tidak melantik syarikat perhubungan tempatan luar negara untuk mempromosikan gagasan Satu Malaysia secara khusus. Syarikat EPCO Worldwide dilantik kerajaan untuk melaksanakan perkhidmatan berkaitan komunikasi secara menyeluruh. Jadi ini tentu saya akan bagi penjelasan dengan semua maklumat yang saya perolehi, ya. Tapi kenyataan Perdana Menteri pada 18 Mac tidak menafikan penglibatan EPCO secara menyeluruh. Secara istilah khusus tak khusus itu kita boleh debatkan kemudian. Yang dibangkitkan ialah sama ada cadangan itu ada persamaan dengan cadangan satu Israel. Jadi saya akan berikan penjelasan lengkap pada ketikanya, termasuk memberi maklumat tambahan tentang peranan EPCO itu sendiri. Sementara itu, saya minta kerajaan menjelaskan siapa EPCO, berapa dibayar, apa peranan dia dalam negara ini dalam bidang komunikasi, pendidikan, kesihatan, maklumat, IT, semuanya. Apakah ada permasalahan nanti dalam sudut keselamatan, kerana ini ada kaitan dengan jawapan saya nanti. Right? There are two issues. First, I refer to the Prime Minister's reply in Parliament to suggest that the EPCO Worldwide is not involved specifically or directly, but did admit that EPCO Worldwide is involved in general on entire issues about communications, naturally strategy, etc., priorities in this country. That's the first point. Second point, I would like to now call upon the government and the Prime Minister to explain the role of EPCO, the amount of money paid, their recommendations to the various ministries, particularly the strategic ministries involving IT, communications, information. These are by no means a small matter or issue. Further than that, I would certainly then seek an explanation from the Speaker what I am required to do, and I would certainly use the platform to explain in detail. But as I have said, and may I reiterate, that apparently the debate has been the Anwar Ibrahim debate. Okay, soalan? When should you be clarifying the speaker on what? Yeah, as soon as possible, either today or tomorrow, for the clarification from the Speaker. He has given 1 week, and so he has to give a specific time for me to come out and give an explanation. Saya akan bagi penjelasan, dan penjelasan ini juga berhubung dengan kenyataan Perdana Menteri 18 Mac melaksanakan perkhidmatan berkaitan komunikasi secara menyeluruh. Dato' Sri, adakah penjelasan Dato' Sri ini termasuk dengan satu Malaysia yang dikatakan menyerupai satu Israel? Ya, saya akan bagi penjelasan kerana EPCO memang ada di Israel pada ketika itu, dan saya akan bagi penjelasan hal ini kerana penjelasan yang diminta. Dan begitu juga saya minta kerajaan Malaysia dan Perdana Menteri memberi penjelasan apa peranan EPCO sekarang ini. Kalau bagi satu para punya jawapan tak cukup.
dengan peranan dia, dengan jumlah wang yang begitu banyak, satu kenyataan gini tidak cukup. Kalau betul dia nak penjelasan, saya bagi penjelasan. Saya juga tuntut supaya Perdana Menteri bagi penjelasan. Apa hubungan dengan syarikat yang berpengkalan di Amerika dan di Israel, peranan dia di Malaysia. You said that Apple memang berada di Israel pada masa itu in 1999, right? Yes. But Apple has denied the statement, so I mean denied your claim. So No, they denied specifically on some issues. Of course, they will have to deny. no, But they denied they were behind the One Malaysia, Oh. and they were also denied that they were naturally involved they are paid to deny. But let me give the facts. I mean, yeah. But let me the fact. Give me the opportunity to explain in detail. Right now, is quite adequate. You know, the fact that they say, Prime Minister's reply read out by Datuk Sri Nazri, that it has a wide, comprehensive role to advise on all communication issue. You mean to say One Malaysia is not communication issue or information issue? That is the basic point here. But I think let us wait till next week. Ada soalan lain? Dia masalah negara ini, Ketua Polis Negara kata ada campur tangan pihak lain dalam polis. Menteri Pertahanan kata ada masalah pegawai tentera bocor maklumat. Negara ini dah hadapi permasalahan yang besar. Sebab itu kita tuntut Ketua Polis Negara sebelum dia bersara jelaskan keadaan dia. Apa dia? Ini suatu bahaya, ancaman keselamatan negara. Ini daripada Tunku Anwar Ibrahim dan sebab apa? Ketua Polis Negara kata ada pihak ketiga yang memberi arahan. Tak, apakah bunyi tidak membahayakan kepada keselamatan negara? Menteri Pertahanan kata ada maklumat tentang pegawai-pegawai Kementerian Pertahanan atau tentera yang membocorkan rahsia kerajaan. Apakah tidak berbahaya kepada keselamatan negara? Saya fikir isu ini yang patut diketengahkan. Kalau nak buat select committee ke, approval committee ke apa ke. Okey. Dr. Sri, sorry, what is your comment about Dato' Ibrahim Ali saying that the Royal Commission should be formed to investigate on you because he claims that you dispel the notion that you are not a good opposition leader because he says that some risalah has been passed on your Serbi trial, the documents from the hospital are included in the risalah and now they have come over. And Biar Saifuddin jelaskanlah itu. Parti mencetak 1 juta risalah yang memuatkan laporan perubatan dari Hospital Kuala Lumpur. Laporan daripada 3 doktor, Khairul Nizam, Dr. Razali Ibrahim dan Dr. Siu Shou Feng, yang menyebut secara jelas bukti klinikal tidak ada penembusan berlaku ke dalam exhaust siphon. So sudah tentulah maklumat ini rakyat Malaysia berhak untuk mengetahuinya. Kalau tidak ada penembusan, tidak ada kes. Dalam hal ini tidak ada penembusan, ada kes. Jadi apa salahnya pejabat parti, dan saya letakkan logo parti, saya letakkan nama saya sebagai sesagum parti yang melaksanakan keputusan parti untuk menghebahkan perkara ini kepada seberapa ramai rakyat yang boleh. 1 juta dah selesai, kita reprint, kita akan print lagi banyak supaya rakyat Malaysia berhak untuk mendapat laporan yang tepat tentang perkara ini. Kita deal dengannya bila tiba masa itu. Buat masa ini rakyat Malaysia berhak mendapat maklumat.